Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Payah yang duduk. Lagi buat backpack. Rasa susah nampak heboh kursi badan. Saya tengok ni tapi nampak ke ni. Tak apalah. Itu mujur badan kecil. Kalau badan besar saya tak mau langsung. Ya baik. Jadi kita sampai itu. Okey. Jadi kita sampai hari itu kepada bab yang ke-47 47. Itu berkenaan dengan raf'il amanah. Fi raf'il amanah, mengenai diangkat amanah, wal iman, dan iman minal qulub, daripada hati, wa ardul fitan, dan pembentangan fitnah-fitnah, ujian ke atas hati-hati berkenaan. Dan kita dah baca matan dia, sekarang kita baca terus terjemahan dan juga penjelasan dia. Baik, hadis ke-112. Hadis ke-112. An Hudzaifah, daripada Hudzaifah ibn al-Yaman, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW haditsaini, dua hadis, dua cerita. Nabi cerita kepada kami dua cerita. Qad ra'aitu ahaduhuma, aku telah lihat salah satu di antara dua cerita berkenaan. Wa ana antazirul akharu, dan aku sedang menantikan yang satu lagi. Aku dah nampak satu, aku tengah tunggu satu lagi. Haddatsana, Nabi cerita kepada kami, annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Annal amanata, bahawa amanah ini nazalat fi jadri qulubir rijal, mana amanah ini turun pada pangkal atau apa asas hati seseorang, hati golongan bukan lelaki saja, maksud dia orang manusia lah, manusia jazri syai, maksud dia apa, asal apa pangkal pangkal dia, pangkal hati berkenaan. Okey, dan dia kata apa, jazri atau jizri jazri atau jizri, boleh dibaca dua-dua sekali. Okey, mana asas satu perkara atau punca satu perkara. Dan maksudkan turunnya amanah itu pada hati manusia adalah bahawa Allah Ta'ala menjadikan hati ni, memfitrahkan hati ni, di atas hati yang sempurna, di atas melaksanakan kebenaran, melaksanakan kebenaran, dan melaksanakan amanah, hak amanah yang menjaga. Actually, memang kita secara asasnya hati kita ni nampak orang tu amanah, kita happy, happy. Macam rasa happy. Itu asas pertama tak jadikan hati kita, fitrah, yang menjadikan kalau kita tengok orang amanah, bukan kita menyampah, kita suka. Itu benda tak jadikan. Kalau kita nampak benda orang tu khianat, kita menyampah. Hatta dalam kadang-kadang yang peliknya dalam cerita Hollywood contohnya lah, dia orang buat benda tu perompak yang amanah pun ada. Nanti kita baca sampai habis hadis ni kan, yang seorang tu perompak khianat, dia khianat kawan dia, merompak sama-sama jahat, tapi seorang tu tak khianat, seorang ni khianat. Kita sokong yang tak khianat tapi perompak. Tak tahu kenapa. Jadi Allah Ta'ala jadikan dia fitrahkan hati-hati ini yang sempurna di atas melaksanakan hak amanah dan menjaganya, serta menghormatinya dan menunaikan kepada orang yang layak mendapat amanah tadi. Okey, dan juga lari hati manusia ni tadi daripada khianat. Nampak pengkhianatan, kita menyampah, kita tak suka. Okey, maksud dia dan supaya dengan sebab dengan asas berkenaan, maka segala urusan atau masalah akan terjamin. Maksudnya kita katalah kita bayar bil, kau orang tu ambil dia sekian, kalau di kelentong tak tulis pun lagi tahu, betul kan? Contoh macam tu. Jadi amanah ini actually menjadi asas bagi segala urusan itu terjalan dengan baik. Dan memang ia adalah fitrah yang telah fitrahkan ke atas manusia. Bukan maksud dia amanah ini adalah satu kebaikan pada zatnya, tak. Yang macam dikatakan oleh Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah dia kata tak, amanah ni benda yang actually normally dia akan dipercayai, tak. Dia sebenarnya adalah benda yang taklah fitrahkan pada kita. Dia kurnia kepada kita sifat berkenaan. Dijadikan pada manusia ni ia adalah benda-benda yang terpuji dan baik.
Ya Allah Ta'ala, itu maksud dia, innal amanata nazalat al-qulub. Amanah ini turun pada pangkat jazri qulubir rijal, mana turun pada hati lelaki-lelaki, manusia-manusia ni. Maka kita dapat lihat ramai orang amanah pada zaman dahulu ni. Sebutan amanah ni dahsyat kan, hatta Nabi sendiri digelar al-amin. Dan amanah ni maksud dia, setiap apa yang diwakil kepada manusia untuk menjaganya, anything yang kita diberi pada kita untuk menjaganya, maka ia adalah amanah. Ia adalah amanah kan, dan dibiarkan manusia seorang itu dengan apa yang disuruh kita jaga. Contoh macam orang kata, saya tinggal kat awak dia, mana air ni amanah pada kawan kita. Kemudian ataupun saya kata, tinggalkan barang, itu amanah. Ini tak kira benda tu kan kaitan bayar atau tidak, peti ke tak kira. Kita tinggalkan satu barang untuk orang terjaga, dan biarkan antara dia dengan benda tersebut, itu adalah amanah. Itu adalah amanah. Dan dari sini namakan taklif atau tanggungjawab ke atas manusia ni dipanggil amanah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Sungguh kami telah bentangkan, kami telah orang kata pamerkan, tawarkan amanah ni, taklif ni ke atas langit, bumi dan juga gunung ganang. Fa abaina ayyahmilnaha, tapi semua sekali enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan juga mereka semua sekali rasa lemah daripada nak membawanya. Wa hamalahal insan, tapi manusia memikulnya. Taklif tadi dengan diberikan apa? Pendengaran, penglihatan dan akal, maka anda dengan sebab itu anda bertanggungjawab di atas tindakan anda. Pasal Allah Ta'ala berikan 3 tadi. Hilang akal, anda tak ada taklif. Hilang akal, tak ada taklif kan? Akal tak faham, cakap-cakap tak faham, ataupun gila, maka automatik orang tersebut tidak ada taklif. Jadi secara tak langsung amanah itu adalah benda yang diberi pada kita dan suruh kita jaga. Allah Ta'ala beri pada kita segala apa yang Allah Ta'ala beri, benda dipinjam pada kita anggota ni, maka kita diberikan kebebasan. Nak ambil coreng kan, orang tak ada kan, kita risau, kita cok ukir tangan kita kan, itu antara kita dengan diri kita. Tapi Allah Ta'ala jadikan itu sebagai amanah. Gunakan untuk baik, amanah. Suara tak nak bagi, guna untuk baik, amanah. Kalau dia kata guna untuk keburukan, maka khianat lah. Itu adalah pengkhianatan, pasal bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala anjurkan kita buat. Dan dia kata apa? Dia kata thumma nazalat al-Quran, kemudian turun Al-Quran. Fa'alimu minal Quran wa alimu minas sunnah. Maka manusia pun mula mempelajari daripada Al-Quran dan mempelajari daripada sunnah. Mana iman pun turun lepas tu. Datangnya Al-Quran mengajarkan manusia untuk beriman. Lalu manusia pun mula belajar. Kerana dah ada amanah, kemudian ada iman berserta sama, maka manusia tu makin baik. Selepas mana dapat amanah yang asal Allah Ta'ala fitrahkan, campur dengan ilmu daripada Allah Ta'ala, itu Quran dan sunnah. Dia jadi lebih betul, lebih baik. Bukan setakat asal macam amanah saja. Macam Nabi SAW, sebelum Nabi terima wahyu, baginda SAW kita panggil dipuji dan juga disanjung oleh orang ramai. Tapi lepas tu datang pula iman, orang lari. Start di situ mula diasingkan manusia ni kepada yang beriman dan tidak beriman. Bahkan amanah tadi masih terpelihara, masih terjaga. Jadi yang pertama yang dikatakan oleh Huzaifah, boleh dah lihat. Thumma haddatsana, kemudian Nabi cerita kepada kami an rif'il amanati, berkenaan dengan macam mana diangkat atau dihilangkan amanah. Macam mana amanah akan dihilangkan. Kan tuan-tuan sekalian pernah dengar kata Quran hanya tinggal bacaan, hanya huruf, Quran akan dihilangkan. Bukan diangkat Quran tadi dengan dihilangkan huruf dia, tapi diangkat Quran tadi dengan tak ada orang bacanya. Macam juga diangkat ilmu. Bila kita katakan ilmu akan diangkat, dicabut daripada manusia, dimatikan para ulama. Orang-orang alim semua mati, sama manusia akan cari ketua-ketua yang jahil, lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, lalu mereka menyesatkan. Maksudnya ilmu tadi hilang dengan dimatikan. Jadi macam tu masalah amanah. Ini macam mana dihilangkan? Macam mana amanah dihilangkan? Adakah dimatikan orang amanah atau tidak? Jadi kemudian Nabi cerita kepada kami berkenaan dengan rif'il amanah, pengangkatan amanah. Qala, baginda bersabda. Baginda bersabda, yanamur rajulu, akan tidurlah seorang lelaki itu. Naumata, satu ketiduran, satu tidur. Mana dia sleep one night, fatuqbadul amanatu min qalbihi, lalu dia akan dicabut amanah daripada hatinya. Dia berbeza dengan masalah ilmu atau iman. Iman tadi contoh macam ilmu tadi akan diangkat dengan dimatikan orang ahlinya. Tapi amanah tadi bukan dimatikan orangnya, bahkan dicabut daripada setiap orang yang ada amanah. Dia hilangkan. Lalu bila cabut amanah tadi, fayadhallu atharuha mithlal waqti, lalu akan tinggallah kesan dia seperti waktu. Satu titik. Al-waktu, dia contoh macam dikata macam ni. Dia bila lihat pada tandan tamar yang besar tu, kan kalau dia kata masak semua, tiba-tiba ada satu biji tak masak.
Mana titik, satu titik. Semua hitam. Yang rada rotok, ada sebiji masih lagi tak masak. Yang hijau tu. Yang tu dipanggil sebagai tengah-tengah tu, itu panggil waqt. Mana satu bintik, maksud dia semua satu color, only one, except one maksud dia. Okey. Jadi apa dikata maksud dia waktu tadi, maksud dia apa, ataupun kadang-kadang macam mata kita kan putih yang besar, lah mata yang sepet macam mana? Kan kecil-kecil, ustaz tu mata dia kecil je, tak nampak pun. Kan? Okey, tapi yang kawasan besar dia adalah apa? Putih. Yang kecil dia adalah hitam. Maksud dia keseluruhan dia hitam tu macam jadi tumpuan lah. Dan masa kita tu hitam tu adalah tumpuan. Yang seluruh dia adalah benda tu putih. Okey. Jadi itu dia kata waqtul ain, waqtal ain. Jadi secara tak langsung macam diterjemahkan bintik lah, satu titik. Mana amanah tu diangkat sehingga tinggal kesan dia macam apa? Bintik sahaja. Pada apa? Pada keseluruhan hati berkenaan. Kemudian dia kata apa? Thumma yanamu naumata. Lalu kemudian dia tidur sekali lagi. Second night dia sleep pula. Fatuqbadul amanatu min qalbihi. Lalu dicabutlah amanah sekali lagi daripada hati dia. Fa yadhallu atharuha mithlal majli. Lalu kekallah tinggal lagi kesan dia seperti apa? Seperti bengkakan atau lecuran. Lecur Kajamrin, seperti bara. Dahrajtahu ala rijlika, engkau lalukan dia pada kaki engkau. Fanafita, lalu dia akan apa? Dia akan mengembung. Fatarahu mumbathira, dia akan melecur, dan juga kamu akan lihat dia mengembung. Walaisa fihi syai', tapi dalam dia apa? Tidak ada benda pun. Memang dalam tak ada benda. Dalam kalau kita kena melecuran tu, dalam lecuran tu ada apa? Air je, tak ada apa, kosong. Kan kita buang air tu, hilang lah, tak ada benda. Dia actually antara kulit dengan daging. Biasanya lecuran tu antara kulit dengan daging. Dia kembung macam tu. Nabi terangkan mana kali pertama ada titik, masih lagi pada tu. Tapi kali kedua dah berkembung, keluar. Dah tak ada dah. Tapi ada kesan nampak kat luar. Dia kata, thumma akhadha hasatan fadahrajaha ala rijlihi. Kemudian Nabi SAW ambil satu ketul batu kecil, kemudian Nabi golekkan pada kaki baginda. Golekkan ia pada kaki baginda. Nak tunjukkan macam tu. Golekkan kat situ, jadi kesan tinggal. Biasa kalau orang terkena bara dan sebagainya, macam tu lah di kaki kan. Jadi kembung. Okey. Jadi dia kata, fayusbihun nasu yatabaya'un. Kemudian manusia pun mulalah lepas tu berbay'ah, saling bay'ah. Saling apa, perjanjian pada satu sama lain. Ini janji dengan orang ni, ini janji dengan orang ni. Okey, bay'ah tak setia dan sebagainya. La yakadu ahadun, dan hampir-hampir Nabi kata sesiapa pun yu'addil amanata. Mana orang punya ramai ada, semua sekali berbai'ah, taat setia, janji, saya sekian-sekian kan. Tapi hatta yuqal, sehingga dikatakan, inna fi bani fulanin, sungguhnya pada bani fulan, kumpulan apa kabilah sekian-sekian, kampung sekian-sekian, dia kata ada seorang yang apa, amanah, amin. Ada seorang lelaki yang amanah. Okey, inna fulanan rajulan aminan, ada lelaki yang amanah. Hatta yuqal, sehingga dikatakan pada lelaki li rajuli, pada sehingga lelaki dikata pada lelaki berkenaan, ma ajladahu wa ma azfarahu wa ma aqalahu. Alangkah bagusnya dia, alangkah berjayanya, alangkah bijaknya dia. Maksud dia orang tu tadi punyalah dia terpuji kerana amanah yang dia ada. Terpuji kerana amanah dia ada. Yang satu kaum, mana maksud dia ketika ni yang akhir zaman berlaku. Maksud dia yang awal tu Nabi terangkan amanah turun. Kemudian Nabi terangkan berkenaan macam ni hilang first time dengan diangkat tinggal titik macam bintik-bintik. Kemudian ditarik sekali kedua, dia tinggal macam bengkakan, kena lecuran pada hati berkenaan. Amanah tu tinggal kesan amanah tu macam tu. Kemudian bila sampai tu peringkat, bila dah macam tu keadaan dia, orang ramai pun mulalah berbai'ah. Tapi dalam masa mereka bai'ah tadi, diorang sebutlah di kampung sekian ada seorang lelaki ni amanah. Seorang lelaki jujur tu seorang je satu kampung. Lepas tu orang pun kata puji dia, alangkah baik dia, bagus dia dan sebagainya. Tapi apa? Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman. Tapi tiada dalam hati dia sebesar biji sawi pun daripada iman. Yang zaman kita sekarang lah, orang kata, saya biasa dengar dulu apa, orang cakap apa, dia kata dia pergi UK, sana amanah betul, letak duit dan ni tak tanya pun berapa ringgit. Kalau letak tempat kita, habislah. Dia kata tak. Tak ada ayat-ayat yang tu. Orang tu tak ada iman. No iman in them, India ni. Tak ada iman pada Allah Ta'ala pun. Tapi apa? Tapi dipuji kerana apa? Kejujuran yang dia ada. Tapi tak ada iman. Sedangkan ini actually opposite apa yang berlaku bila mana Salman Al-Farisi,
Bila dia cerita berkenaan dengan tajuk macam dia masuk Islam, hadis yang agak panjang. Macam dia masuk Islam, start daripada Parsi, dia pergi pindah ke Syam, dia pergi ke sekian kan. Bila dia jumpa dengan orang yang jadi rahib yang diikut tu, dia kata apa? Soal kata-kata dia, antara yang disebut oleh Hasan Al-Farisi, dia kata apa? Aku tak pernah jumpa orang yang tak solat 5 waktu sehari semalam baik macam dia. Meaning that apa? Pada zaman para sahabat dahulu, solat yang terjaga menjamin orang berkenaan pasti dia orang terbaik. Zaman kita sekarang ni, solat dibuat tapi kadang-kadang orang tu tak faham pun jadi baik apa. Actually kan kadang-kadang ada orang sampaikan, saya kadang apa, saya tak dilema lah untuk jawab. Saya tak ada masalah, saya jawab je. Dia kata apa? Ustaz, kalau orang tu pakai tudung tapi kuat mengumpat, dengan orang yang tak pakai tudung tapi jaga akhlak, which is better? Siapa lagi baik? Saya kata seorang perompak, seorang penyamun, siapa baik? Janganlah cakap macam tu. Soalan pelik. Kan ni soalan pelik yang timbul daripada manusia. Dia macam mempersoalkan macam mana, which is better. Ini salah suka tengok cerita Hollywood ni. Kan? Perompak pun baik. Dia sokong-sokong ni. Siapa hero tu? Siapa jahat tu? Kadang-kadang polis jahat. Polis jahat kan? Yang baik siapa? Perompak. Yang baik siapa? Macam James Bond kan, bunuh orang. Bagus je. Pergi sini berzina, orang sokong dia. Tak faham betul saya. Apa hal tak tahu. Ini timbangan rosak. Kan baca cerita James Bond ni paling tak senonoh. Paling tak senonoh. Yang apa Ahmad Didat kata dia inspired buku ni tadi sebenarnya daripada cerita Samson. Samson kan kerja dia pergi sini berzina, Kan dia kuat dan sebagainya. Dia jadi inspired daripada cerita berkenaan, dia kata. Ini kata-kata Ahmad Didat lah. Tapi kita kata kisah berkenaan perasan bahawa dalam kisah tu orang beria, James Bond tu hero. Dia punya dah jahat, tembak orang tak ada pernah ada soal pun. License to kill, dia ada hak untuk bunuh orang. Orang bunuh dia tak boleh. Kan mahalnya darah orang Britain Kerajaan Britain ketika tu darah dia mahal. Jangan bunuh orang Britain. Macam sekarang lah, jangan bunuh Amerika Syarikat. Orang lain semua halal darah. Ini masalah timbangan akal yang salah pada manusia. Yang ada dadah pun ada yang baik. Pelik betul. Saya tak faham semualah. Perompak baik, kan, pencuri baik. Ini salah. Kan dia kata, tapi dia curi tapi dia adalah orang yang jujur. Tapi ini salah. Sedangkan ada Islam, dia pencuri tapi jujur. Kan? Dia pencuri lah, jujur bendanya. Robin Hood dan sebagainya. Jadi secara tak langsung ini dikatakan apa? Maksud dia manusia ni dia tak ada iman. Tak ada iman. Macam itu Salman Al-Farisi kata, aku tak pernah jumpa orang yang tak solat 5 waktu baik macam dia orang ni. Maksud dia bila cakap itu, maksud dia apa? Kalau orang yang solat 5 waktu, sepatutnya dia telah apa? Hilang daripada dia sebarang orang kata apa, penyebab, asbab untuk dia jahat. Sebab bila apa jadi sebenarnya? Dalam masyarakat kita ni dia belajar, tapi tak tahulah yang belajar tasawuf pun tengok macam tu juga, tak ada benda pun. Yang seorang pasal dia belajar tasawuf, dia ingat boleh terbang, jalan atas air dan sebagainya. Cerita wali-wali. Kemudian yang satu lagi pihak pula belajar hukum-hukum syarak, lupa berkenaan hati. Sebenarnya actually macam kita terangkan hari tu, kita kata ibadat kita buat 3 je sebab dia. Apa sebab pertama? Bersihkan dosa. Kedua, ketakwaan. Ketiga, cari cinta Allah Ta'ala. The second one, ketakwaan itulah sebenarnya benda yang berkait rapat dengan tajuk apa Salman Al-Farisi kata, aku tak lihat orang yang solat 5 waktu, yang tak solat 5 waktu semalam yang baik macam dia. Maksud dia apa? Orang solat mesti baik. Sebab orang yang solat sepatutnya dia faham bahawa ketika dia solat, dia latih diri dia untuk rasa Allah Ta'ala perhatikan. Maksud dia diam, Allahu Akbar, tak bergerak. Kan mak panggil, mak, kan. Ada orang tu cerita dengan saya, dia kata dia tercakap. Mak dia tengah sembahyang. Lepas tu anak dia kata, mak, air dah menggelegak. Dia cepat tutup. dia tercakap. Cepat tutup habis, dia terjawab. Macam mana saya kata, kalau tahu Ta'ala lepaskan lah. Kalau saya kata, tercakap dalam sembahyang tak menjadi masalah. Dia tak sengaja macam mana, kan. Dia tercakap, dia reflect dia, anak dia cakap, mak, dia kan, tutup habis cepat. Tengah tahiyat dia kata. Dia ulang balik semayang. Saya kata tak semayang tak batal. Dia tercakap, pocot ke apa, kucing lompat ke, tak ada masalah. Dia kalau sengaja cakap lain. Contoh macam dia tengah semayang, lepas tu kemudian kawan datang tutup pintu, bang, aku tengah ada semayang ni. Tak boleh lah, tak salah lah. Itu tak boleh lah. Jadi secara tak langsung kita kena faham ini lawak dia sikit. Tapi cerita dia, sebenarnya seorang bila solat, dia sedang latih diri Allah Ta'ala perhatikan. Yang surveillance itu yang benar. Yang Ramadan nanti kita buat benda yang sama tapi panjang lagi. Tak makan, tak tengok benda haram, tak cakap benda haram, jaga mulut, diam sepanjang hari. Kenapa tak nak puasa rosak? Tapi kalau puasa kita nak rosak, kalau kita orang tak nampak, mana orang tahu? Kan suami pergi kerja,
anak pergi sekolah, duduk rumah, makanan sahur ada lagi. So, kan? Kalau melantak seorang kat rumah, mana orang tahu? Sambil tengok cerita kan, Ramadan adalah sekian, ustaz berceramah, kita makan melantak. Kan? Tak ada siapa tahu pun. Tak ada siapa tahu, seriously. Kan? Tapi yang melatih kita untuk diam, kata batal puasa. Betul, batal puasa, rosak puasa. Soalan, siapa tahu? Itu yang nak dilatih sebenarnya. Pasal apa? 12 jam. Kita tahan diri kita daripada segala perkara berkenaan selama 12 jam. Untuk jangan ini, jangan itu. Sebab Allah Ta'ala lihat, buat sekian pahala rosak, buat sekian puasa rosak, buat sekian puasa batal. Tak ada siapa tahu pun. Macam suami ni kan, kalau balik-balik rumah petang-petang mandi sebelum buka puasa, nganga mulut sikit kat paip tu, mana orang tahu? Tak ada orang tahu, seriously. Tak, sekarang ni apa latihan sebenar? Latihan kita ke takwa. Rasa surveillance Allah Ta'ala atas kepala kita. Soalan macam CCTV mengikuti kita sepanjang kita pergi. Secara tak langsung itu yang menjadikan kita ni apa? Seorang yang Muslim, yang solat adalah orang yang baik, paling baik, the best person in the world. Bila dia rasakan benda berkenaan, nak buat cakap bohong je, Allah tak nak perhatikan aku. Dia nak ni sekian, Allah tak nak perhatikan aku. Nak tipu, Allah tak nak perhatikan. So in the end dia tertahan, bukan sebab ada polis jaga. Tu yang Allah kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang solat mencegah daripada keji dan munkar. Ini pengertian dia. Tapi banyak orang tak faham benda ni. Itu yang dia tak tahu. Solat apa? Allahu Akbar. Lepas tu bayang Kaabah. Kaabah, lepas tu tawaf. Tu, ada itu apa? Dia ada bayang Kaabah. Lepas tu kemudian ada memori kat Kaabah Duduk situ kena langgar dengan makcik Turki. Makcik Turki kan, dia naik buat kereta api, dia langgar semua orang. Dia orang tak apa, takut sesat. Dia orang actually one of the best. Orang Turki ni, kalau dia duduk dalam masjid kan, kita duduk diam, kan nanti dia bagi coklat kat kita lah. Dia kongsi bagi sekian. Dia pun bagi macam tu. Tapi kejap lagi time berjalan, dia tak kenal kita dah. Dia tak kata, oh, I know you, we meet just now. Tak ada. Dia langgar je. Peduli apa dia. Lepas dia hilang orang depan. Pasal dia tak ada bahasa Inggeris. Bahasa Arab tak erti, Urdu tak erti. So Melayu tak tahu. Kalau Melayu sekarang tak payah kan. Dulu pergi nak pergi umrah je 30 hari. Bahasa Arab dan 30 hari. Hafal. Kan? Ma ismuka, ma ismuki. Kan? Dia belajar. Cukup pergi umrah sekarang ni tak payah. Murah. Mari, murah. Berapa? Tak ada masalah, mudah je menjaga. Kan cerita kan? Ada budak Afrika, kelakar. Dia jual, tapi lah makcik Indonesia tak faham kot. Dia beli atas tong. Kan, antara tepi hotel tu dia atas tong. Asyara. Makcik Indonesia tu datang. Berapa? 20. Saya lintang ke isteri saya. Kepala, isteri saya bergelak. Aku kata gila orang ni. Tak, seriously. Kan, nampak tak? Tak amanah lah tu. Kan, kau cakap lain bahasa Arab, kau cakap lain bahasa dia kan. Asyara, tak amanah. Dekat sebelah Masjid Haram ni, sebelah tu je. Kan, gila. Iyalah tu belajar kan, belajar dah huwa mahum. Wahid isnan salasa arba'a khamsa belajar dah. Tak lupa. Asyara tanya lagi berapa? 20. Dia atas tong 20. Ini masalah lah. Umat Islam kena ni sikit Dia macam tu lah. Kita kata amanah tidak ada kan. Itu sebab kita kata sebenarnya macam dikatakan oleh Salman Farisi tu, aku tak lihat orang pasal actually solat dah jaga. Dia ibadat tu dah jaga kita. Mana ibadat kita buat macam bayar zakat, simpan duit, kita beli gold bar letak kat belakang katil dan sebagainya. Tak ada siapa tahu. Beli seketol sekilo kan. Petak-petak simpan belakang ni belakang katil. Letak bawah kan, orang kata letak tempat tak obvious kan. Sebab jangan sampai orang tahu. Letak belakang almari, letak gam. Double tip kan. Tak ada siapa tahu berapa kadar emas anda simpan. Tapi oleh kerana apa? Rasa Allah perhatikan, anda keluar zakat. Itu meaning dia training, dia train. Mana kita sebenarnya dalam ibadat, Allah Ta'ala tak ambil faedah ibadat kita. Tapi ibadat yang kita buat tadi menjadikan kita sepatutnya orang paling bertakwa. Lepas solat, Nabi boleh ngumpat lagi. Gila betul. Assalamualaikum. Kau nampak tu? Tu dia tu kan. Kan? Kita pergi Mekah kan, Ramadan nanti tengok. Yang pergi pakai tekung ropo-ropo dan sebagainya, kena kutuk pun ada. Kan? Yalah, seronok kan. Macam pesta. Kan? Lepas time lain tak pergi semayang. Okey. Contoh. Jadi masalah. Kita tak rasa surveillance Allah tadi patut diperingatkan, highlight kan. Rasa Allah Ta'ala perhatikan, diam, rasa Allah Ta'ala perhatikan. That the feeling. Allah Ta'ala bantu kita untuk takwa dengan benda berkenaan. So meaning that ibadat tu dah cukup untuk menjadikan kita ni sebagai, kalau seorang tu beriman, mukmin, dia seorang yang amanah. Automatically. Tak ada pula mukmin tapi dia khianat. Tak ada mukmin tapi dia
dia sekian. Tu Nabi letakkan apa sifat-sifat orang munafik bertentangan. Nabi kata munafik dia lain. Idza haddatsa kadzaba. Bila bercakap dia bohong. Wa idza u'tumina khana. Bila diberi amanah dia khianat. Wa idza ahada ghadara. Bila dia berjanji dia mungkir janji. Wa idza khasama fajar. Dan bila dia mungkir janji, dia bertelingkah dengan orang, dia akan melampau. Kan over. Dia orang tu dengan dia sakat sikit je. Dia habis pancit tayar kereta orang tu, simbah cat dan sebagainya. Itu melampau dia panggil. Kan orang tu kata, bahal kau. Dia tak puas hati, dia lagi tikam perut kereta ni, dia calar kereta orang tu. Dia sama fajar. Bertelagah dia apa? Dia jahat. Itu tak boleh. Atau wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mungkin dia mungkir janji. Tak boleh. Pasal bagi muslim, bagi mukmin, tu tak boleh iman ada bersama dengan benda berkenaan. Pasal hati seorang yang beriman tadi, kerana ada amanah masih tersimpan dalam dia, kerana iman yang dia ada, kan, amanah dan iman tadi, secara tak langsung automatik hati dia tadi tidak akan macam tu. Itu sebab Asma Al-Farisi yang saya ulang tadi, dia kata aku tak pernah lihat orang tak semayang 5 waktu baik macam tu. Tapi zaman kita sekarang ni, orang semayang 5 waktu perangai masih lagi kelakar. Yang ya, jomlah pergi solat dulu, kita nak masuk wayang ni. Bapa ai tak suka orang tak solat. Dia pergi atas semayang pegang tangan lagi, kan, happy je. Kan, apa kau jumpa semayang tadi buat apa? Kan, jadi maghrib pula, maghrib kita semayang lagi ni. Kan, pergi semayang pula, keluar masjid pakai tangan lagi, bukan bini. Apa hal? Kenapa? Apa cerita ni? Dia tak tahu dia semayang tadi untuk apa. Pasal sebenarnya semayang tadi dia kata perjanjian dia dengan Allah Ta'ala, jumpa Allah Ta'ala, pengaduan. Ya Allah, aku dah buat macam-macam benda hari ni, maka kalau yang salah ampunkan, kalau yang baik terimalah. Itu maksud dia. Dia datang jumpa Allah Ta'ala, minta hidayah lagi. Tapi datang dia baca-baca, keluar-keluar buat lagi. Tak pelik ke? Dia tak faham sebenarnya solat untuk apa. Solat itu untuk apa. Maka tak diajarkan, maka dia tak tahu. Dia rasa surveillance tadi, bina diri kita dengan rasa tadi. Ramadan nanti alhamdulillah insya-Allah lebih panjang, kan, apa zakat dan sebagainya, semua sekali ibadat itu matlamat dia adalah untuk ketakwaan. Tu Allah nyatakan dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, sembahlah oleh kamu, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, telah ciptakan kamu, walladzina min qablikum, orang sebelum kamu, la'allakum, moga kamu tattaqun, akan bertakwa. Takwa. Faham? Itu sebab Nabi kata kat sini, dan kisah ni Salman Farisi Huzaifah ceritakan, Nabi kata apa? Orang tu dipuji, disanjung, tapi dalam hati tak ada sebesar zarah pun iman. Tak ada sebesar biji sawi pun iman. Tak ada iman. Not a mu'min. Tapi apa? Dipuji kerana apa? Amanah yang terlihat pada diri dia. Ni macam mana itu, sebab kita kata amanah ni diangkat. Tu sebab zaman kita sekarang ni banyak orang menyeleweng, banyak orang tak amanah. Sebab apa? Sebab diangkat, dibuang oleh Allah Ta'ala. Tapi cara dia tadi bukan maksudnya anda kata pasrah dan tidak berusaha. Maksudnya kita kena usahakan balik. Mana perbaiki iman kita, pasal iman adalah penjaga bagi amanah. Dengan ada iman tu, mana amanah akan terjaga. Tapi kalau kata iman itu tidak ada, iman itu hilang, maka amanah itu hanya kesan atau tanda saja. Tapi bukannya amanah yang sebenar. Bahkan mungkin ada orang tu amanah, tapi apa? Supaya naik pangkat. Betul? Kan? So that people trust him. Once they gain trust, habis dia sapu semua sekali duit. Kan? Dia baik-baik 10 tahun, 20 tahun dia bersabar. Bos dia marah. Okey bos. Kan? Lepas 10 tahun dia langsai habis duit bos dia. Kan, dia habis melarikan. Dia ada benda dia nak. Naik pangkat ke dan sebagainya. Sedangkan amanah itu bukan dengan sebab itu. Amanah itu kita buat kerana apa? Kerana iman kita ada. Kerana itu adalah benda yang memang asal fitrah kita. Bukan sebab untuk gain something. Faham? Not for gaining something dari habuan dunia. Tapi gain apa benda tu adalah untuk apa? Memang benda asal dalam hati kita yang Allah Ta'ala letakkan. Tapi iman ada, iman akan pelihara dan jaga dia. Faham? Dan berkata pula, dan dia kata lagi kat sini, walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu. Dan sesungguhnya telah datang ke atasku satu zaman. Ni kata Huzaifah bin Yaman, dah datang apadaku satu zaman yang wa ma ubali ayyukum bay'atu. Aku tak kisah siapa di kalangan kamu aku beri bai'ah, perjanjian. Mana zaman awal Islam, mana Nabi Huzaifah kata aku sampai padaku zaman yang aku tak kisah siapa yang aku bai'ah. Putih ke, hitam ke, kelabu ke, coklat ke, orang mana ke, orang sekian ke, orang daripada orang daripada Muhajirin ke, orang Ansar ke dan sebagainya. Okey? Semua sekali kan datang, aku tak pernah kisah siapa aku bai'ah. Whoever come, aku terima je. Itu maksud dia. La in kana musliman.
La in kana musliman. Mana dia kata apa? Dan bai'ah tu, kita terang dulu. Bai'ah tu dia kata bai'ah yubai'u, okey, daripada bai' kerana ayukum bayak tu actually dia dua kat situ. Bayak tu ikut pada orang kata bayak tu bukan daripada mubaya'ah ni memberikan tak setia. Maksud dia contoh macam tapi meaning asal dia gitulah. Pasal dia dua konsep. Pasal lepas ni tadi disebut kalau Nasrani atau Yahudi, mana kita bai'ah Yahudi atau Nasrani? Tapi mungkin maksud dia buat perjanjian, mungkin perjanjian mungkin masuk perjanjian. La in kana musliman, kalau sekiranya orang tu muslim, la yaruddannahu alayya dinuhu, akan memulangkan dia kepadaku agama dia. Sekiranya orang tu muslim, aku bai'ah seorang tu, aku tak tahu siapa, kan, anybody, maksudnya aku tak kisah siapa aku berikan janji, buat perjanjian atau sebagainya. Kalau dia muslim, aku tak ada masalah. Sebab apa? Pasti akan memulangkan dia semula kepadaku siapa? Agama dia. His religion, his belief will make him come to me, back to me. Dia takkan lari. Maka aku tinggal barang dia hilang terus, tak ada. Atau aku buat perjanjian jual beli dengan dia lari, tak ada. Dia akan taat setia dengan apa yang diperjanjikan. Tapi kalau dia kata dia lari pun, agama dia akan menyebabkan dia patah balik. Meaning that his religion, bukan maksud tadi bukan pujian orang, bukan sekian, tapi agama yang dia ada akan membalikkan dia kepada aku. Wala in kana nasraniyan, kalau sekiranya orang yang aku buat bai'ah tadi, dia kata apa? Dia kata pasal kerana Yahudi Nasrani tidak dibai'ah, bai'ah Islam, dan juga tidak juga bai'ah kepimpinan. Tapi dimaksudkan maksud yang dimaksudkan adalah amanah diangkat daripada manusia. Lalu sedikit orang yang dipercayai dalam masalah jual beli. Contoh macam jual beli pun macam tu. Dia actually bai'ah ni dalam mubaya'ah bai' ni asalnya perkataan jual beli, tapi mubaya'ah ni actually lebih berbentuk macam bai'ah lebih berbentuk kepada tajuk taat setia. Macam kita kata pada pemimpin, saya akan tolong kamu, bantu kamu mengikut perintah Allah dan Rasulnya, dan taat setia pada dia. Mana cakap saya akan patuh. Itu taat setia kepada seorang. Dan taat setia kepada orang bukan Islam ni, dalam Islam tidak ada. Tidak diberikan, apalagi kepimpinan. Tapi kalau kata memang dah kita tinggal dengan negara yang memang pemimpin tu bukan Islam, maka apa-apa arahan dia, contoh macam lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning sekian, zakat kena teks kena bayar, kita ikutlah, jangan kita kata tak nak pula. Contoh untuk orang tu duduk US ni antara negara yang mewajibkan dia teks dahsyat. Kalau orang tak bayar teks ni boleh penjara dan sebagainya, dikejar. IRS dikejar sungguh-sungguh, kan? Macam kita kat Malaysia ni cukai lari lagi, tak ada. Sekarang dahsyat, kan? Dahsyat, memang dahsyat sungguh. Jadi kita kata kalau contoh macam anda tinggal di sana, contoh student kita duduk sana, kan, setiap student ni mesti ada ada insurans perubatan wajib. So kalau nak belajar tak ada insurans perubatan, anda tak boleh belajar, anda tak duduk di Amerika Syarikat. So kena buat lah. Saya kata macam, tapi benda ni kan syubhah bla bla bla. Janganlah. Dekat sini kita kata kedudukan dia benda tadi tak ada masalah. Mana ketaatan pada peraturan setempat. As long as dia tak kata kalau nak berjalan ke kawasan ni kena minum arak. Tak adalah. Mengikutlah benda tu. Kan? Jadi secara asasnya benda tadi kita kata ketaatan benda tu tak ada masalah. So jadi meaning yang dalam bai'ah tadi dua. Either berkaitan jual beli atau berkaitan dengan perjanjian dan sebagainya. So saya tak langsung macam dalam konteks ni kata-kata Hudzaifah bin Yaman ni ada sebagian para ulama kata ia berkaitan jual beli pasal orang kafir kita bai'ah dia. Tapi ada juga yang mengatakan tak, benda ni dari segi masalah ketaatan pada kepimpinan. Kalau setempat contoh macam ada dalam Islam ni, bila kepimpinan tu daripada tempat-tempat bukan Islam, negara-negara bawah penguasaan Islam yang mereka bayar jizyah, pemerintah kawasan tersebut, kampung tu masih lagi orang bukan Islam. So anything concerning ketaatan itu kena buat lah. Faham tak? Apa dia punya peraturan kena ikut. Tadi kita kata tidak. Jadi dalam saya tak langsung ketaatan kepada pemimpin bukan Islam ni ada tempat tertentu berlaku. Ada berlaku, bukannya secara total tidak terjadi. Jadi dalam tajuk ni sebahagian para ulama kata tak. Dia kata benda ni jual beli, ini dimaksudkan oleh Hudzaifah, mana telah datang padaku satu masa aku tak kisah dengan siapa aku jual beli. Itu maksud ini pertama. Tapi makna kedua, tak, telah datang padaku satu masa aku tak kisah siapa yang aku bai'ah, berikan taat setia. Kalau sekiranya orang tu Muslim, maka akan memulangkan dia kepadaku siapa? Agama dia. Tapi kalau sekiranya in kana yahudiyan aw nasraniyan, kalau dia seorang Yahudi atau Nasrani, la yaruddannahu alayya sa'i, akan mengembalikan dia, pulangkan dia kembali kepada aku siapa? Penguasa dia, orang yang menguasai dia. Contoh macam gubernur ke, ataupun pemerintah tempatan atau polis ke benda, akan menyebabkan orang tu tadi tidak boleh nak lari daripada undang-undang.
Faham tak? Itu maksud yang difahamkan kat sini. Jadi yang ni menyokong pendapat bahawa yang dimaksudkan tadi bukan pemerintah. Tapi apa? Tapi masalah apa? Ini perjanjian, ini agreement. Ini agreement kita dengan bukan Islam ke atau Islam. Maksud dia secara tak langsung ini dikatakan oleh Huzaifah. Satu masa dahulu aku tak kisah siapa aku buat perjanjian atau bai'ah. Buat perjanjian atau jual beli. Kerana kalau orang tu Muslim, anything dia buat, maka Islam dia akan jaga dia untuk dia tidak khianat aku. Dan kalau sekiranya orang tu kafir atau mana Yahudi atau Nasrani, dan saya akan mengembalikan dia, jaga dia daripada buat benda berkenaan apa? Pemerintah yang menguasai dia. Aku tak ada masalah. Nothing to fear. Dia maksud dia. Wa amal yaum. Adapun pada hari ini, fama kuntu liubai'a. Maka tidak adalah aku ni akan membai'ah atau berurusan buat perjanjian dan sebagainya atau jual beli minkum di kalangan kamu ni illa fulanan wa fulanan, kecuali orang ni atau orang ni je. Meaning that ketika waktu berkenaan dia dah lihat mula dah jadi apa yang sedang Nabi sabdakan tu. Dah mula orang ramai tidak amanah lagi. Kita zaman sekarang lah jual beli barang dan sebagainya, payah nak dapat orang yang jujur. Buat apa laksa letak tisu. Tahu tak? Tak ada orang. Tak tahu tisu tu dia blender. Pasal nak bagi isi mampak pekat. Oh ya ke? Tak tahu Iya. Actually the texture is actually the same. Anda pun tak tahu. Cair tak cair balik rumah nanti blender kat tisu. Itu tu letak dalam air. Tak, bukan semua. Masa dia ada lah. Jadi kes. Nak la ilallah. Ni benda ni pengaduan, ada timbul dah. Ada pengaduan. Tak tahulah. Jangan cakap kat mana kan saya tunjukkan. Tapi actually makan macam ke tisu pun ada. Jadi kan ni. Zaman kita sekarang ni tak. Contoh sini, pasar Ramadan ni. Orang tak pandai menyaga pun nak menyaga. Menyaga nasi basi ada, menyaga kuih basi ada. Betul? Tak amanah. Kan? Beli kuih kan, beli kuih dah basi dah. Rupanya apa? Dia dah basi asal. Dia panaskan balik je. Dia tak amanah. Mana dia sentiasa manusia ni kalau boleh lari akan lari daripada tanggungjawab. Betul? Kan dia boleh culas. Boleh tak bayar, katakan apa? Tak payah bayar rotek. Siapa nak bayar tak bayar. Kalau boleh lari. Kan? Bayar cukai dan sebagainya. Secara tak langsung amanah itu sudah hilang. Makin lari, makin hilang. Kita manusia ni makin lari. Itu zaman kita sekarang makin dahsyat. Tapi zaman Huzaifah sendiri pun, Huzaifah kata zaman dia nampak dah benda tu dah mula timbul. Sebab dia kata kalau dulu aku tak kisah. Zaman sekarang ni kalau aku nak bayar buat perjanjian dengan orang ke apa, aku akan buat fulan dengan fulan je. Orang lain aku tak buat. Sebab apa? Sebab orang lain dah mula masalah. Dahulu Muslim tadi dah akan dikembalikan, ditahan oleh agama dia. Dan juga orang kafir tadi oleh penguasa dia. Tapi sekarang ni kalau orang Muslim tadi ataupun orang yang Muslim, dia tidak lagi agama dia menjadi penahan. Dia tak ada masalah halal haram dah, tak takut. Okey? Nantilah tunggulah saya sekian, dia akan macam tu. Dan kemudian kalau orang kafir pula, dia pergi rasuah orang Muslim dengan pemerintah, maka dia boleh buat kerja. Jadi kes sekarang ni dia orang kata 3-4 esko kerajaan tempatan Selangor kata bersetuju untuk meletakkan pengasingan di antara lelaki dengan perempuan dalam masalah kedai-kedai urut. Kata dia, tak tahulah. Kan? Yelah kedai urut kan sekarang banyak bersepah kat Selangor, Kuala Lumpur dan sebagainya. Actually half of it bukan berkaitan dengan tajuk urut pun. Kan? Jadi actually kena jaga-jagalah. Jadi secara tak langsung memang benda tadi kadang-kadang macam bawah ni kan. Bukan dia BKL tak tahu pun. Kan dia tahu. Kadang-kadang benda yang tadi timbul masalah tidak amanah lah. Kan actually kalau amanah kan tegas-tegas kan kena tembak macam orang custom tu kan. Jadi macam itulah cerita dia. Jadi manusia ni makin tidak amanah. Tu je cerita dia. Makin tidak amanah. Kan? Kalau dia kata tugasan dia macam tu, dia tengok keadaan. Kalau rasa nak buat, dia buat. Kalau rasa orang tak bayar, dia ni. Kalau orang rasuah, dia berhenti. So amanah tidak ada lagi. Tidak lagi ada amanah pada manusia. Dan dia kata apa? Dia kata dan kita telah dahulukan pengertian bahawa fitnah tu atau imtihan atau ikhtibar. Okey, fitnah sebut fitnah, imtihan atau ikhtibar dan dia kata okey. Okey, itu habis tu. Okey, ambil masuk hadis yang baru. Kasih tak lagi. 113. Wa anhu, dan daripada beliau juga itu Huzaifah bin Yaman, qala, beliau berkata, kunna inda Umar,
kami dahulu duduk di sisi Umar. Faqala, lalu Umar berkata, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana. Siapakah, dia kata ayyukum, siapakah di kalangan kamu sami'a Rasulullah, mendengar Rasulullah sallam yadhkurul fitana, menyebut tentang fitnah. Fitnah yang dimaksudkan sini ujian atau cubaan, ujian atau cubaan. Okey, kadang-kadang dan dia telah menjadi dalam uruf, digambarkan mengenai setiap perkara yang disingkap, singkatan disingkap ataupun terkena pada orang yang kena benda berkenaan sebagai bala-bala. Dia actually fitnah ni dia dua meaning, atau meaning asal dia actually adalah ujian. Okey, fitnah dia kata ujian atau percubaan. Tapi namun begitu juga telah digunakan dalam uruf penggunaan bahawa ia adalah bala atau perkara buruk. Kan fitnah pun digunakan juga. Okey. Maksud dia bila kita kata futinar rajulu, mana difitnah lelaki berkenaan, maksud dia berlaku padanya ujian atau berlaku padanya bala. Maksud dia kena bala pada dia, bala keburukan. Maksud dia diuji. Kebiasaannya benda berkenaan kita nampak dia ujian lepas disingkap. Macam kematian ke dan sebagainya. Fitnah dia ujian. Ada ujian harta, ada ujian kesusahan, ada ujian kesenangan. Anything dinamakan ujian. Tapi kadang-kadang benda ni lebih kepada benda-benda yang besar lah, benda-benda yang berkaitan kebaikan. Benda fitnah, benda ni fitnah dan sebagainya, lebih kepada kebaikan lah normally digunakan. Okey. Dan ini dia Umar sebut, dia kata faqala qaum, berkata satu kaum tu, nahnu sami'nahu, Nabi kami lah yang mendengar akannya, kami dengar tentang tajuk fitnah yang Nabi sebut. Faqala, lalu Umar berkata, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi. Barangkali kamu maksudkan dengan fitnah tu adalah fitnah atau ujian seorang lelaki itu pada keluarga dia dan pada jiran dia. Pada keluarga dan jiran dia. Mana apa keluarga dia buat, macam anak dia perangai, bini perangai, ataupun pada jiran dia, kan jiran dia bergaduh dengan dia sebagainya. So, ujian, untuk ujian yang bentuk yang dimaksudkan. Jadi orang sebut maksudkan dengan itu. Dia kata adakah barangkali kamu maksudkan dengan itu. Okay, dan dia kata apa? Ahli keluarga dan juga harta, anak dan semua benda-benda ni dikata sebagai fitnah. Dan diuji seorang manusia tu dengan perkara berkenaan. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum auladukum fitnah. Hanyalah harta kamu dan anak kamu adalah fitnah. Maksud dia, ia adalah ujian yang kamu diuji dengannya supaya zahir dengan kamu apa yang tersembunyi daripada urusan hati kamu. Contoh macam kita ni perangai macam mana sebenarnya? Adakah kita cinta Allah Ta'ala lebih daripada harta, dan Allah Ta'ala berikan kita harta? Tengok apa jadi. Dan bila disebut bila dikatakan pada keluarga dan juga jiran, maksud dia, dan jiran kita kadang-kadang lah dia pertemuan kita dengan mereka. Jiran antara orang paling dekat sebenarnya. Kadang-kadang kan dia sidai baju masuk rumah kita marah. Parking kereta masuk sikit, kita marah kan. Sedangkan Nabi SAW berikan itu ujian. Kan kita pun perlukan pada dia perlu pada kita. Macam anak isteri kita faham bahawa memang kesenangan dan keseronokan berkeluarga tu kadang-kadang memang benda tu menghalalkan seorang. Melalaikan. Kadang-kadang sibuk main dengan cucu, azan bunyi tak pergi. Bukan cucu, azan bunyi tinggalkan. Kan kadang-kadang macam itulah yang berlaku. Kesibukan harian. Jadi bila Umar tanya adakah itu maksud kamu, diorang kata qalu ajal. Mereka kata ya, ajal. Bahkan ya, memang itulah yang kami maksudkan. So, jadi bila dia cakap macam tu, bila diorang kata macam tu, qala berkata Umar, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Itu mana fitnah pada anak isteri kita, pada jiran kita dan sebagainya. Tukaffiruha, akan menghapuskan bentuk-bentuk macam tu, fitnah macam tu, ujian macam tu akan dihapuskan dosa-dosa atau kesalahannya dengan solat, puasa dan juga sedekah. Faham? Puasa kita, solat kita, sedekah kita, penghapusan bagi dosa-dosa atau kesalahan yang berlaku melalui ujian macam tu. Mana ujian perangai anak kita ke, ujian sekian ke, kan. Benda-benda macam tu boleh dihapuskan kesalahan tadi dengan solat, puasa dan sedekah. Solat, puasa dan sedekah. Okey. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana allati tamuju maujal bahri. Akan tapi yang kemaksudkan ayyukum, siapakah dengan kamu sami'an nabiyya, yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana, menyebut tentang fitnah, allati yang tamuju maujal bahri, yang menggelombang berombak seperti ombak lautan. Mana datang satu, lepas tu dia datang kan, ombak lautan kan bukan berhenti datang sekali lepas tu diam. Mana ada, lepas datang satu pula, lepas datang satu pula. Mana kan dia sentiasa pukul, pantai pukul, datang lepas pukul, berhenti satu, datang lagi, tak nak berhenti.
Dia bukan yang bentuk macam tu. Maksud dia Umar kata itu yang dimaksudkan oleh Umar. Qala Hudzaifah tu berkata Hudzaifah. Fa askatal qaumu, lalu telah diamlah semua orang. Semua orang diam. Bila Umar kata macam tu, siapa dengan kamu yang dengar fitnah atau ujian yang datang seperti gelombang lautan. Lalu semua diam. Semua tak cakap apa. Bila diorang diam, fakultu ana, Huzaifah kata, maka aku pun kata, aku dengar. Qala, berkata Umar, anta, engkau lillahi abuka, demi Allah terhadap bapa engkau. Maksudnya ini cara orang Arab bercakap. Macam kita kata sakit gila, macam orang Melayu kita di Kuala Lumpur cakap itu kan. So orang Arab biasanya tu. Bahkan kadang-kadang lafaz wallahi di mulut mereka tu bukan sebagai wallahi demi Allah aku akan buat dan sebagainya. Wallahi innahu, dia macam tu je. Dia macam benda tu emphasize untuk kata-kata. Nothing about macam sumpah yang kita maksudkan. Sebenarnya tu lafaz yang biasa keluar di mulut orang ramai. Jadi kata apa? Jadi kata tadi gelombang dengan gelombang lautan itu datang dan pergi. Okey, silih berganti. Semua benda yang datang berombak ni, datang dan pergi ni ittaraba, dia akan berombak. Semua benda yang datang dan pergi dia dikira akan berombak. Dan macam Allah kata dalam Quran dalam surah Kafir ayat 9, wa tarakna ba'dhum yamuju yawma idin fi ba'd, dan kami biarkan mereka ni bercampur aduk dalam satu sama lain. Ini berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, Dan bila kaum tu diam, maksudnya dia tak cakap langsung. Dimaksudkan dalam hadis tadi, sama tu mereka diam. Dan okey, dan dia kata apa? Dia kata apa lillahi abuka, itu cara orang Arab bercakap. Dia pasal apa? Dia macam terkejut, terperanjat dan sebagainya, digunakan lafaz macam tu. Qala Hudzaifah berkata Hudzaifah Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Dihadapkan, akan dibentangkan, dipamerkan ujian, 'alal qulub, ke atas hati, kal hasir, seperti tikar, ni, dan 'uda, selembar demi selembar. Kan bila dibuat tikar tu kan satu kan, dia bukannya datang terus biji kan, dia anyam satu. Jadi maksud dia datang pada hati manusia ni selembar demi selembar. Datang satu, datang dua, datang macam tu. Okey? Maksud dia kal hasirun uda, mana seperti seperti hamparan, selembar demi selembar. Dia kata ghufran udan uda. Okey, perkataan udan uda tu diulang 2 kali. Ada kadang-kadang ada kata ulang 3 kali. Udan uda. Dia kata maksud dia apa? Dia datang, dia ikutkan satu dengan satu, macam saya katalah selembar demi selembar. Maksud dia fitnah itu datang satu demi satu. Mana seperti anyaman, seperti anyaman, satu demi satu. Okey? Maksudnya kalau kita nganyam, kita masukkan satu-satu. Kita tarik pun satu-satu. Dia tak boleh tarik terus. Dia akan satu, lepas satu, lepas satu. Okey? Lepas satu. Dan maksud dia setiap kali, maksud dia dengan satu demi satu ni, maksud dia bahawa fitnah tadi setiap kali mana berlalu, datang satu lagi. Lepas berlalu satu, datang satu lagi. Dia tak nak berhenti. Okey? Datang satu lagi akan datang. Dia tak akan berhenti. Dan dia kata apa? Fa'ayyu qalbin ushribaha. Dan mana-mana hati yang menyerap atau menerima akan fitnah berkenaan, nukita fihi nuktatun sauda, akan dititik padanya titik hitam. Satu titik hitam. Dititik padanya satu titik hitam. Nukita fihi nuktatun sauda. Wa ayyu qalbin ankaraha. Dan mana-mana hati yang yang mengingkarinya, tak setuju dengan benda berkenaan, nukita fihi nuktatun bayda, akan dititik padanya dengan titik putih. Kalau kita perhatikan apa yang disebut oleh Huzaifah ini, kita sekarang tengah hadapi benda tu. Sekarang ni kita tengah bahkan satu demi satu. Kan kadang-kadang berkaitan dengan Allah Ta'ala, kadang berkaitan dengan Rasul, kadang berkaitan akidah, kadang berkaitan dengan akhlak, kadang berkaitan dengan macam-macam benda. Datang satu benda tu, dan hati kita kadang-kadang benda tu kita tak setuju, tapi kita terima, apa masalah. Saya katalah, okey, budaya kita 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, kalau anda kata macam bersekedudukan kan, manusia ni kalau anda kata lelaki perempuan bersekedudukan, kecoh. 40 tahun dulu, 30 tahun dulu kan, Astaghfirullahalazim, tak semayang pun orang cakap ni.
Kan? Dia kata astagfirullahalazim, anak dia jadi besar. Faham tak? Bahkan benda tu dahsyat. Macam telah buang anak dan sebagainya. Dia sekali dengar dulu tahun 30 tahun dulu, apa benda anak dibuang, kan dahsyat kan. Tapi lepas benda tu dihadapkan berkali-kali. Last sekali apa tau? Separuh hati manusia tu dia rasa macam nothing. Zaman dulu kata macam astagfirullahalazim, becus ni ramai. Sekarang tak kisah pun. Tak ada benda, macam tak ada benda, nothing. Benda tu datang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai last sekali, sampai apa? Tak ni dah, tak lagi menjadi mungkar. Tak menjadi mungkar daripada keseluruhan orang. Bagi Muslim, dia rasa benda tu masih mungkar. Bagi orang bukan Islam, dah lama dah hilang. Tapi anda kata Muslim tadi, ada separuh Muslim pula rasa macam trend, macam mana? Kan dulu kalau anda kata bapak kita kan, orang datang rumah nak ngorak anak andara kan, bapak asal parang gitu dia tarik parang. Orang tu datang, tak berani aku, gila kau kan. Sekarang ni apa-apalah bawa keluar, macam mana, moden kan. Abang tak laku itu ayat kita. Kadang ada orang tak keluar rumah, kahwin juga. Yang keluar tak kahwin pun ada. Betul tak? Yang keluar, tiap-tiap hari keluar tak kahwin pun. Lepas tu yang tak keluar, ada yang kahwin juga. Itu jodoh Allah Ta'ala berikan. Dan kita salah faham pasal macam mana rezeki. Tahu rezeki, makan ke mulut kan, makan. Selagi tak masuk mulut tu, itu bukan lagi tajuk dia, bukan masalah. Tapi dia kata kalau tak berkenalan tak berkahwin. Siapa kata? Tunggu, kalau dia kata Allah Ta'ala akan datangkan asbab. Doa, minta pada Allah Ta'ala untuk anak kita dan sebagainya kan. Ada adik kita ke siapa yang tak ada jodoh lagi. Doa, Allah Ta'ala akan datangkan asbab. Bila asbab tu datang, maka ambil. Macam kita ada doa, ya Allah aku lapar. Lepas tu datang nampak, ada nasi, ada beras. Tunggu, ya Allah aku lapar lagi. Mana boleh, peganglah beras tu, ambil basuh lah kan. Jangan tunggu diam je tengok. Tak, asbab kena ambil. Yang sahih lah. Bukan macam pandang letak air sebelah, letak beras sebelah, lepas tu letak lighter sebelah, lepas tu pandang. Ya Allah aku lapar, masaklah kan. Tahu betul. Jadi itu sebab kenapa asbab itu kena ambil. Tapi jangan salah faham bahawa asbab itu adalah keputusan. Tak. Asbab itu kita ambil, tapi keputusan hujung dia belum tentu lagi jadi atau tidak. Itu terpulang Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala akan datangkan asbab, ambil asbab tadi. Macam tadi kan, kata nakkan jodoh untuk keluarga kita. Pandang. Okey, asbab datang. Kan, macam ni nak makan nasi beras kan, asbab datang. Masak. Tapi kalau tiba-tiba masak, terlupa, hangit, tak boleh makan juga. Betul? Tapi maksud dia, asbab kena ambil. Jangan tak ambil asbab langsung. Penyebab ambil. Tapi hasil terpulang pada Allah Ta'ala. Bukan kita kata langgar terus. Macam tadi kan, takut anak tak laku, biar keluar rumah. Mana boleh macam tu? Kan? Itu salah. Tapi faham tak? Kerana benda tu berulang kali dihadap pada diri kita. Tengok televisyen, kata tak apa. Tengok ni, menteri kata tak apa. Ustaz kata tak apa. Ada dekat universiti sekarang. Ada seorang budak tu dia apa? Dia matrikulasi dekat UPM. Dia cerita, ustaz tu kata, tak apa bercinta dan sebagainya. Kan couple-couple ni, daripada haram kita buat dalam kawalan. Tak apa couple dalam kawalan. Satu masalah dia. Ada yang kata dalam bagang tu, saya kata aku nampak bawa ustaz kata ni aku lempang. Serius saya kata. Kan? Kadang ambil usrah pun cakap macam tu. Saya kata benda haram-haram. Datang dia kata, tapi tu, kalau kita melarang nanti dia buat juga. La ilaha illallah, itu ke alasan. Macam sekarang ni, macam kita dalam sistem yang kita ada, kan macam pelacuran atau minum arak dan sebagainya. Dia kata kalau kita sekat ustaz, nanti dia orang buat juga. So apa kata kita bagi lesen? So that is actually controllable. Kontrol apanya? Kan? Tiang elektrik habis tumbang langgar orang mabuk. Kontrol apa kan? Saya tak langsung bohong ini benda ni. Ini sistem barat. Dia kata jangan sekat, bagi. Kemudian apa? Jaga pakai lesen. Apa hal lah pula? Kan? Haram tu haram lah. Janganlah kita kata galakkan langsung. Masalah diorang buat juga walaupun kita sekat, itu lain cerita. Kalau kita sekarang ni pakai macam mak bapak lah kan. Anak kita ada anak. Suruh dia solat. Masalah dia lepas tu kalau dia kata luar kawalan kita, tak ada sebagainya, lain cerita. Tapi tajuk dia sekarang ni, atas kawalan kita, jaga solat dia. Itu je. Interrogate lah, letak lampu besar depan muka dia. Solat ke belum? Janganlah macam tu kan. Cakap dia suruh solat. Ingatkan dia solat, itu je. Masalah sekarang kita, masyarakat kita ni dia pelik sikit. Dia pegang kaunseling barat sistem kaunseling. Dia apa? PRS, Pemikatan Sebaya. Yang dulu saya sistem KBSM saya lalui dulu. Diorang buat style macam tu. Kan rakan muda, rakan tua, rakan apa kan, pergi masuk hutan apa kan, lelaki perempuan turut punggung. Kan nak camping kan, tapi kena happy kan semua kan.
Dah gila apa kan? Kan dah muda dulu. Rakan dua dia, rakan tua pun ada. Tak sampaikan budak-budak kita di Mesir pun ada yang separuh pergi buat macam tu. Pergi ni ustazah ni pergi mandi-manda dekat dalam laut. Laki perempuan yang bukan mahram. Bina semangat apanya? Bina syahwat dia panggil. Karut betul. Itu kan bina semangat. Tak, actually kena faham ada limitation dia. Time halal, time haram. Jangan kita macam, tapi kalau sekat nanti ustaz didegil. Dulu bersepah orang sekolah laki-laki perempuan, tak ada masalah. Sekarang ni apa pasal jadi? Sibuk kita nak campur kan, jadi teruk juga. Bahan bacaan, macam-macam benda. Zaman dulu bila kita pandang kotor, jijiknya orang laki kahwin laki, perempuan. Sekarang ni macam, siapa buat macam tu? Homofobia. Kita pula jahat. Tak, kita pula jahat, homofobia. Kan, 50 tahun dulu, kita kata benda ni salah, kita betul. Sekarang ni kita kata kita benda ni salah, kita salah. Homofobia. Kita homofobia, pelik dia pula. Kan, ada pula yang separuh orang tu tak apa. Actually benda macam ni kita kata salah. Mana datang hadap tadi, benda tu berterusan, dihadapkan fitnah tadi. Satu televisyen, majalah. Nah, sekarang ni apa? Facebook, internet, kan? Datang, tak berhenti. Sampaikan macam dikatakan oleh apa? Huzaifah, Nabi kata apa? Mana-mana hati yang serap fitnah tadi, terima, dititik pada titik hitam. Dan mana-mana yang tolak benda berkenaan, dititik pada dengan titik apa? Putih. Jadi dia kata apa? Hatta sehingga tasira qalbaini. Tasira ala qalbaini, sehingga menjadi hati tu seperti dua hati. Mana satu tu asyik, datang fitnah, reject, putih sampailah sekali. Hatta yakunu misal qalbaini, dia kata ala qalbaini, dia kata hatta tasira ala qalbaini ala abyadha misli safa. Yang satu tu ala abyadha, ke atas satu bentuk yang bentuk dia putih pasal dia asyik sentiasa hati dia tadi mengingkari, datang fitnah tadi dia reject, so titik putih sampailah sekali putih misal safa, seperti batu yang licin putih. Fala tadurruhu fitnatun, maka tak memudaratkan hati berkenaan. Madamatis samawati wal ard, selama mana apa? Ada langit bumi, selagi itulah dia tidak akan termudarat. Maksudnya hati yang putih tadi, dia kata maksud dia dikatakan hati tu apa, misal safa, putih, licin, menunjukkan bahawa tak dekat pada satu benda pun. Kan benda licin kan, batu licin tu tak ada lubang-lubang, dia licin. Mana kita basuh pun straight je, tak ada benda tinggal pada dia, tak terlekat apa-apa pada dia sebarang kesan. Okey, iaitu batu yang putih, yang licin, yang tidak berlekat pada satu benda. Dia bertentangan dengan hati yang satu lagi. Okey, itu satu. Fala wal akharu, dan satu lagi aswadu murbada, hitam pekat, ya, gelap. Kalkuzi, seperti belanga. Seperti belanga. Mujakhaya, yang terbalik. Kan belanga kalau terbalik buntut ni. Kan ada lekat kan. Kita datang satu lagi, dia tambah pula. Kalau licin, datang satu dia buang kan. Kalau sekali dah, macam kita dah periuk lah, sekali dah tertitik dengan titik, datang satu lagi, dia tambah, dia top up. Sampailah sekali kadang-kadang apa, dia punya karbon tebal, keras, nak kikis tu punyalah payah. Kerana apa? Dah tukar dah bateri, ini second bateri. Okey. Okey, dah tukar bateri. Jadi maksud dia hitam pekat. Okey. Dia kata apa? Dia kata kalkuzi mujakhaya. Dan sifat hati yang pertama tadi tidak termudarat dengan apa-apa ujian walau mana datang sekalipun. Tapi yang kedua ni pula tidak mengetahui. Mana dia, kerana dia gelap sangat, tidak mengetahui dia ni sebarang kemakrufan dan tidak mengingkari dia akan kemungkaran. Nampak benda baik, dia kata tapi kan. Keluarlah tapi kan. Tuan-tuan nampak kan orang tapikan tentang hukum Allah Ta'ala dan sebagainya, atau benda baik. Macam contoh macam orang yang kita kata macam modesty. Pernah tengok orang pakai bikini first time? The first bikini, perempuan pakai bikini, the first bikini in the world. Baju renang pertama. Dah tengok? Ada seorang hamba Ta'ala tu hantar. Saya tak nak buka sini lah. Dia pakai baju, tapi baju tu penuh. Sampai sini cuma ketat. Dia telah disaman. This woman, kena tunjuk jugalah. Ya. Ayah tak tunjuk nanti kan masalah juga. Kalau tak tunjuk nanti tak nampak benda dia. Okey. Tak boleh imagine kan? Okey, sekejap.
Dr. Zainul hantar saya. Dia tunjukkan. Dia banyak gambar-gambar lama sebenarnya. Dia tunjukkan. Zainul. Macam diving suit, yes. Tapi dia kena saman tau, perempuan dia kena saman. US. Sekejap, saya tunjuk gambar. Kejap. Iya. Dia tak. Dia dianggap sebagai apa? Sebagai tidak sopan. Ya. Okey. Tak, ni gambar-gambar lama. Sekejap. Ni gambar lama. Ada gambar, ni gambar dekat mana dia kata macam mana nak buat bagi anak kena matahari, buat cage macam ni. Okey. Dia ada ni tahun 37 baby cage. Kemudian ni dekat apartheid, black and white, racist. Di US bila orang kulit hitam masuk dalam kolam disimbah asid. Okey. Kejap Okey ni measuring bathing suit 920. Kalau mereka pakai pendek sangat, perempuan tu akan disaman. Macam ni. Ni kesaman ni kalau saman. Okey, sekejap. Ini zaman arak dibuang. Prohibition, Detroit. 1929, dia buang arak daripada atas bangunan ni. Ni arak jatuh ni dibuang. Mereka buang arak. Pelik tak? Okey. Ni perempuan ni pertama. Tunggu. Dia kata Annette Kellerman promoted women's right to wear a fitted one-piece bathing suit 1907. She was arrested for indecency. Ni. Zaman kita ni muslimah dah. Baju renang muslimah macam ni dah. Zaman dia ni dah kira kena saman ni. Pasal tak apa jadi? Makin teruk sampai zaman sekarang ni kan. Tak pakai langsung, tutup sini dah. Desensi. Dedah sikit, not desensi. Nampak sebelah, tak desensi lagi. Tak ada benda. Faham tak? Apa jadi? Pasal apa tahu? Nabi kata, satu hati manusia nampak benda-benda berkenaan. Jangan tengok lama. Jangan tengok lama. Okeylah. Satu hati tu punya putih, nampak benda mungkar, dia tak ada rasa ransum apa benda. Mana fitnah tu datang, dia tahu ini salah. Tapi satu lagi hati tu tak kenal kemungkaran, tak kenal makruf, tak kenal mungkar. La ya'rifu ma'rufan, dia tak kenal sebarang makruf, wala yunkiru mungkaran, dan tak mengingkari sebarang yang mungkar. Illa ma ushriba min hawa, kecuali apa yang diisikan dalam hati dia. Apa hati dia sedap, kehendak dia, keinginan, desire dia nak, dan dia kata boleh, putih. Kan kita dalam parlimen, ke dalam mana sekalipun sekarang perundangan dibuat dan sebagainya, benda tu bertentangan dengan Islam atau bertentangan dengan akhlak, morality. Macam pelik kan, macam kita bila kita lihat dulu dekat jadi kes, bila tak nak dibenarkan silent unisex kan, yang bercampur kan, bila laki-laki perempuan tak nak bagi amoy-amoy ini pegang kepala mana-mana orang kan. Ada kawan saya suka gunting rambut kat amoy. Aku tak faham betul dia kata apa pasal kau sibuk pergi amoy. Kita best urut kepala. Tak ada ngarut lah. Nak urut kepala minta laki urut. Contohnya kalau perempuan dengan laki contohnya. Tapi kalau perempuan tak ada masalah. Yang penting sekarang tajuk dia lelaki pergi situ. Lelaki dia gulung kepala je kat amoy tu, kenapa? Kan? Tapi pasal itu kat Kelantan jadi kan. Benda ni, perundangan ni atau peraturan ni kita nak buat, nak jaga kehormatan bukan setakat anak orang Melayu, bahkan anak orang Cina. Kan? Takkan dia tak nak anak dia bersih daripada sebarang benda-benda morality yang buruk. Tapi bila kita buat benda macam ni kan, orang MCA datang. Kan? Dia kononnya macam, saya protes. Dan dia pergi tempat macam tu. Nampak tak bangang? Kat benda macam ni kita kata, benda tu kalau peraturan tadi baik, ikut. Kan? Untuk menjaga akhlak. Tapi oleh kerana apa tau? Tidak lagi dikenali sebarang kemakrufan, tidak diingkari sebarang kemungkaran, kecuali apa yang hati kita seronok. Ini masalah dia. Kan? Yang kita kata jangan buat, kan? Buat juga. Kita kata benda ni konsert jangan buat, nak buat juga. Ini sebaliklah yang kalau anda kata contoh macam apa, macam bab berkenaan dengan yang apa, kumpulan-kumpulan sesat yang suka menari-nari ketika selawat pun sama juga. Adik-beradik je. Yang ini teruk, yang konsert sama, yang ini pun sama juga. Pasal dia dah hadis Nabi datang cara yang betul. Makruf dia macam mana? Datang dia bergendang. Lepas bergendang lompat lampu disco. Kan? Kecuali apa hati dia seronok, itulah yang dia akan pakai. Tidak dikenal sebarang kemakrufan, tidak diingkari sebarang kemungkaran. Sebab itu fitnah tu datang selembar demi selembar, sikit demi sikit. Kalau kita datang, benda berkenaan ombak tu datang, kita tahan diri kita, dititik dalam hati kita apa? Titik putih. Kalau kita terima, kita accept, maka dia gelap. Satu titik hitam. Itu bahaya dia. Secara tak langsung, kalau contoh macam bab berkenaan dengan apa, macam kedudukan umat Islam di dunia ni. Kadang orang kata, Osama bin Laden sekian adalah datang daripada orang kafir menceritakan keburukan umat Islam yang kita kenal dia siapa pun.
kita, oh tapi CNN kata. CNN siapa? Pakcik kita. Kan? Pendukung pertubuhan sahabat Nabi SAW. Tak. Diorang kerja memang untuk menyesatkan umat Islam. Jadi apa-apa mereka keluarkan, kita kena ada stand. Kalau tak ada stand, dan kita tengok perasan ada orang tu. Sampai last kali saya dengar ada seorang Muslimah. Dia kata apa? Last kali keluar daripada mulut dia pasal asyik terima macam tu. Last kali apa? Dia kata salah Iraq lah, siapa suruh dia tak kuat? Kan? Tu sebab dia kena serang. Kalau dia kuat, tak ada siapa berani serang dia. So salah. Negara yang kena serang ni kesalahan dia sendiri kerana dia serang. Sebab dia tak pertahankan diri dia. Saya kata kalau saya jumpa awak tepi jalan, saya lempang awak. Lepas tu saya kata, orang kata kenapa? Siapa tak tahu pertahankan diri? Macam tu. Mana salah lah, dalam Islam tak ada macam tu. Kita bukannya kerana orang tu lemah dan kita boleh tindas dia. Kalau orang tu kuat, tak apa menindas orang. Siapa kata? Di mana datang kebenaran dia? Tak boleh. Jadi sekarang ni, macam zaman kita sekarang ni, zaman fitnah datang daripada semua arah. Di mana kadang-kadang benda tu mungkin alat perhubungan kita, macam ni kan, televisyen dan sebagainya, telefon, radio, macam-macam benda. Jalan-jalan ni. Jadi kalau anda kata melalui jalan-jalan tadi, media masa tadi, datang fitnah berkenaan, anda kena ada stand. Jangan kita terima je bulat-bulat. Ni datang cerita ni, tapi kata ustaz ni buat, tak boleh. Tinggalkan. Kan? Benda tu mungkar. Tapi ustaz tu terlibat sama, dia pun nyanyi juga. Ustaz tu sama, dia main gitar juga. Ustaz sama, dia guling-guling juga. Dia lompat-lompat juga, dia menari juga. Jangan jadikan alasan ustaz tu sebagai tu. Tapi sekali terima, dan lepas tu jadi masalah. Sebab kenapa kita lihat, golongan sesat ni tak pernah berhenti. Dia start dengan zikir. Lepas tu zikir lompat. Lepas tu bawa gendang. Lepas tu sekian. Lepas tu menari. Lepas tu dia akan extend jauh. Selagi tak dihentikan. Itu dia dalam konteks ini. Dan konteks yang sesat betul, yang sesat dengan cara kufar ni lagi dahsyat. Kan? Sikit tak apa kan. Buat konsert tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kata. Lepas tu depan ni semua yang tak senonoh. Dia kejap lagi lompat. Saya doa pula. Kita berdoa semoga dia adalah kerana kematian sekian-sekian, kita baca Fatihah sama-sama. Dia baca Fatihah, lompat balik. La ilaha illallah syarikalah. Nampak tak? Tak kenal kemakrufan, tak tahu kemungkaran. Tahu mungkar. Mungkar itu mungkar, ma'ruf itu ma'ruf. Tapi masalah dia apa? Fitnah yang datang tadi terlampau berulang. Mana-mana hati tak jaga, dia orang tak jaga. Mana maksud dia? Fitnah tu akan datang. Anda akan jaga hati anda masing-masing. Masing-masing jaga hati masing-masing. Jangan sampai kita terima. Lawan. Elakkan. Walaupun hati kita tak lawan, tolak. Sebab itu akan menyebabkan hati kita dititik dengan titik yang putih. Jangan terima, serap saja, titik hitam akan timbul dalam hati kita. Maka akhirnya kita dapat lihatlah manusia sekarang ni, ada yang tak kenal kebaikan, tak tahu keburukan tu apa. Mungkar tu apa tak kenal. Tak tahu mungkar pun. Alah, dia kata, alah, dia orang tu bukan apa, dia dah sikit je. Alah, tepi je. Tepi dada dia je, bukan semua. Leher tengah dah. Dia sini lah semua. Alah, punggung dia je. Bukannya tempat lain. Kan dia tunjuk macam, jadi last kali rosak. Masyarakat kita macam, dekat surat khabar, saya tak suka seksi. Gitu macam tu. Bangang betul lah. Tak tahu kenapa. Main fatwa mana datang kata boleh yang tu. Kan dia duduk macam tu, saya seksi. Saya tak suka seksi. Dia letak yang tu. Kan dagu dia, macam itu ke. Badan baju dia ketat, saya tak suka seksi. Lepas tu orang kita pun, muslimah lagi ni. Muslimah apa bendanya? Apa benda muslimah belah mana? Kan kita kata Muslim itu adalah orang yang submit to the law of God. So jadi macam jawapan Zakir naik, kalau orang macam tu kita kata apa? Muslim dalam Islam ni ada 3 kategori. Satu Muslim ni apa? Practicing Muslim. Lepas tu ada 2 partially practicing Muslim, non-practicing Muslim. So they are the non-practicing Muslim. Muslim yang tak amalkan Islam. Saya kata dia Muslim yang tak amalkan Islam. Boleh pakai title tadi, tak ada masalah. Bukan gelaran memang betul. Kan? Siapa dia tu? Muslim kan? Muslim yang tak amal Islam. Even orang tu, dia pergi masjid, tapi dia mengumpat. Muslim tak amal Islam. See? It's the same. Muslim yang tak beramal dengan Islam. Atau partially, ataupun apa? Yang bukan Muslim lah, biasa kan? Faham? Jelas? Jadi jaga hati masing-masing. Ni bahaya pasal Omar takut yang ni. Dia kata dia bimbang. Dia bimbang dan dia terangkan lepas ni insya-Allah berkenaan dengan macam mana pintu tadi akan fitnah tadi akan mula masuk. Kita akan bincang insya-Allah nanti pada masa akan datang. Okey, baik. Pengumuman kursus percuma bersama Dr. Isam Rajab bermula 22 Jun. Betul? Jam 11.30 pagi. Sabtu History of Akidah, dan disusuli dengan kursus Fiqh for Beginners pada jam 3.45. Mana hari Sabtu tu ada 2. Pagi 11.30, kemudian petang 3.45. Hari yang sama 22 Jun.
Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran sila rujuk pejabat Yayasan Taklim. Mana benda ni free, datang. Actually orang tu dia bagi, sijil tak payah dapat pun tak apa. Tapi ada sijil. Okay. Tak ada sijil tadi bukan angkat kita kat syurga pun. tapi ada sijil lah, beritahu. Ada sijil. Mana ada sertifikat. Pasal dia ni twinning program. Kita buat di antara apa Yayasan Taklim dengan apa Aris University. So, dia ada universiti online kan, the first university online, Islamic university online. Jadi siapa-siapa yang ada minat datanglah, masa kosong kan. Kalau tak ada benda-benda penting, dan ajak keluarga, suami sekali datang. Okay? In English. Nak in Malay jumpa saya. Ha? Live, dia datang sini. Dia datang. Kan kalau benda ni kalau dia kata apa yang Kausar buat tu bayar 400 kan. Sini free je. Tak datang juga tak tahulah. Kan orang bayar, dia kata pelik manusia ni. Bila bayar tu dia kata standard. Dia tak tahu orang bagi free tu lagi standard sebenarnya. Okey, noda. Okey, dalam perkara ni ada khilaf. Okey, dalam perkara ni ada khilaf. Ada para ulama menyatakan berdasar pada Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Gunting rambut kedai Cina bagi perempuan pergi salon. Dengar sini Pendapat yang pertama yang menyatakan bahawa tak menjadi masalah berdasar pada Aisyah Anha dahulu ketika beliau duduk dalam rumah, perempuan Yahudi keluar masuk rumah dia tak perlu tudung kepala pun. Okey. So dia dan memanglah kita tahu orang pergi salon tudung kepala kan ke ulu ketiak? Ulu kepala kan? Kepala okey. Kalau ulu ketiak masalah lain. Kita dah ketiak pula kan. Ulu kepala okey. Jadi seorang wanita ikut dakwah pertama tak mengapa atas alasan kerana tak kira masalah apa muslim ke kafir ke wanita berkenaan. Dia tak ada masalah pasal kalau wanita muslim tak ada masalah. Wanita kafir pula kepala tadi didedahkan kepada wanita tersebut. Aisyah radhiyallahu anha dulu dedah pada Yahudi, perempuan Yahudi yang masuk rumah, soal jawab dengan dia tak ada masalah. Tapi pendapat kedua pula kata tak. Dia kata tak boleh. Dia kata aurat seorang wanita yang muslimah sama seperti aurat dengan lelaki ajnabi. Alasan dia kerana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31 Allah menyatakan bila Allah sebut kan wala yubdina zinatahunna, dan janganlah wanita-wanita berkenaan tunjukkan perhiasan dia. Lepas sebut tentang tudung kena labuh, Allah sebut jangan tunjukkan perhiasan mereka illa kecuali li bu'ulatihinna, kepada suami mereka, au abaihin atau bapa-bapa mereka, au abai bu'ulatihinna atau bapa-bapa suami mereka, au abnaihin atau anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihinna atau anak-anak suami mereka, au ikhwanihin atau adik-adik lelaki mereka, au bani ikhwanihin, au bani akhwatihin atau anak-anak perempuan, anak-anak lelaki adik-adik perempuan mereka, au nisaihin tu ada, au nisaihin atau wanita-wanita mereka. The meaning wanita mereka tadi apa? Ada sebahagian ulama baca dengan wanita mereka ai wanita muslimah. Ada pasal lepas tu au malakat aimanuhun tu. Lepas tu dia sebut apa-apa hamba mereka miliki. Jadi ada kata nisaihin, wanita-wanita muslimah di kalangan mereka. Jadi zaman kita sekarang ni salon yang muslimah pun ramai. Kan kedai-kedai kan. Spa lah, apalah. Macam-macam benda ada zaman sekarang ni. Pelik-pelik. Untuk memanjakan diri anda. Tetapi tak manja-manja pun. Okay. Pelanggan dia kita pergi muslimah. Pelanggan tengok. Ya, itulah. Tapi ni pendapat kedua ni berdasar pada nisaihin tu maksud dia apa? Ada kata nisaihin, ai nisa, wanita-wanita, orang-orang yang beriman. Ada kata macam tu. Tapi pendapat pertama juga tidak salah kerana berdasar pada perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, mana wanita Yahudi keluar masuk rumah dia tak tutup kepala. So meaning that tidak menjadi masalah. Jelas? Dia actually sebenarnya kalau sesama wanita, aurat dia adalah aurat yang nilah macam lelaki sama lelaki. Lelaki punya aurat. Mana bapa pusat. Kepala tak ni. Pasal tahu ada wanita yang muslimah ni dia tutup kepala. Itu berdasar pendapat kedua tadi yang saya kata kan, saya terangkan kan. Pendapat pertama kata tak ada masalah pasal Aisyah radhiyallahu anha tak cover kepala dia pun. Dia tak cover. Aisyah tak cover. Bila wanita Yahudi masuk rumah dia tak cover pun. So meaning that benda tak ada masalah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata tak, benda tu ada masalah berdasar Al-Quran tadi. Tapi masalah tafsiran lah. Tafsiran nisaihin tadi maksud dia apa? Wanita-wanita milikan mereka atau wanita-wanita orang beriman. Okey, faham? Okey. Kedua, esok pagi kelas Ustaz Kariman tiada. Hari Jumaat insya-Allah ada. Hari Jumaat insya-Allah ada. Ustaz Kariman hilang suara. Biasa saya ponten kan? Saya ponten suara tak ada kan? Ustaz Kariman lah. Itu Ustaz Yunus. Okey. Jangan kata saya pergi edar penyakit pula. Okey. Baik, berhenti kat sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.